Qala mu'alif sallallahu sirrah. Catatan yang keempat, Salman radhiyallahu an, Salmanul Farsi, dia datang daripada Isfahan, atau orang panggil Isfihan, satu daerah di Iran. Isfihan, bapanya ketua bagi daerah tersebut dan tersangat sayangkan anaknya Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi Salman belajar agama Majusi dengan tekunnya, sehingga tidak lama kemudian beliau seakan menjadi seorang pendeta besar, ya, dan penjaga kuil api. Mana dulu dia belajar memang hebat dari segi ilmu itulah. Tetapi setelah beliau memeluk agama Nasrani, bapanya membelenggu kakinya dan dirantai dia dan mengurungnya di dalam rumah seumpama tawanan. Jadi dia macam orang tawanan. Walau bagaimanapun beliau dapat memboloskan diri, melepaskan dia menyaksikan satu kabilah dia menuju ke Syam. Akhirnya dia pergi dan dia mengharungi begitu banyak penderitaan dan kesukaran perjalanan, ditangkap kemudian jadi hamba, dan akhirnya Sayyidina Salman Al-Farsi tiba di Madinah untuk mencari Rasulullah SAW, Rasul yang akhir. Sebab dia dapat dalam kitab semua tu dah ada dah. Sanad kita nak Syaban perhatikan Sayyidina Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu, dan dia punya banyak kelebihan. Umur dia 18 tahun, pendapat dia diterima oleh Rasulullah SAW, menggali parit Khandaq, kan, cadangan dia Salman. Umur tak apa 20 tahun kan. Ya, maknanya telah diterima pakai cadangan dia oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam perang Ahzab, cerita dia panjang tu. Habis kemudian cap mohor sebagai sebesar penumbuk dan berbentil. Jadi banyak ada maknanya perbahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil benda itu adalah benda yang maujud, ya. Kemudian Abdullah ibnu Sarji radhiyallahu anhu dimeriwayatkan, dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fin nasin min ashabihi padurtu hakaza min khalfi fa'arafa alladhi urid fa'alqa ar-rida an zahrih fara'aitu mawdi al-khatam ala katifai misla jum'i hawlaha khaylanu ka'annaha ta'alil faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu lak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa lakal faqala alqaum istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am wa lakum summa tala hadhihi al-ayah. Saya pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang ramai hadir bersama. Kemudian saya berpusing-pusing di kelilingnya seperti itu. Kemudian beliau menunjuk cara berpusing tadi. Kemudian Rasulullah SAW dapat menangkap niat saya, iaitulah untuk membuang cadar daripada badan yang mulia tadi. Mana dia nak angkat lidah, lidah belakang kan, dia nak angkat, dia nak tengok ada cap. Saya lihat cop mohor tu kenabian tu, khatam nubuah tu ada kat belakang, ya. Yang sama besarnya dengan penumbuk, ya, besar penumbuk itu, tup lekat gitu. Di tengah bahunya dan satu bentil terdapat di atasnya. Kemudian saya pergi ke hadapannya dan berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukan Rasulullah. Kalau masuk ya tu kena baca nasab bagi atas, Rasulullah, ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan Tuan. Maka baginda pun menjawab, semoga Allah Ta'ala juga mengampunkan kamu. Kemudian orang-orang bertanya di kalangan sahabat kepada saya, sama ada Rasulullah SAW berdoa untuk keampunan saya, ya. Kemudian saya berkata bahawa baginda berdoa untuk saya dan juga untuk mereka, dan baginda telah bersabda, ya, kemudian dengan ayat firman Allah Ta'ala, wastaghfir li zambik walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, minta ampunlah oleh kamu, li zambik, untuk mana dosa diri kamu sendiri, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk orang-orang Islam, ya, mukmin dan mukminat yang beriman, laki-laki ni dan perempuan, ya. Maka tunggu Wahid ada satu isi pada astaghfirullah lil mu'mini wal mu'minat. Sebanyak mana bilangan orang mukmin mukminat sama ada yang hidup atau mati, sekali kita kata tu pahala dia bagi. Tu ni sebab pahala lah.
maknanya besar tu. Dia minta ampun kepada orang mukmin. Betul dalam kitab Tuhfatul Murid cara bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani, kalau sekiranya kita ada kes dengan orang yang mana dia telah meninggal, kita nak cari minta ampun, dah payah nak dapat kan, maka buat istighfar. Yang minta ampun tu dia, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Jadi walil mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lepas sembahyang bacalah 3 kali ke 7 kali baca. Ya, pada tidak baca sekali. Mana kita minta ampun pada diri, astaghfirullahalazim li, bagi diriku ya Allah beri minta ampun. Wa astaghfirullahalazim li wali walidayya, bagi kedua ibu bapa aku. Benar, wali ashabil huquqi alayya, bagi orang yang kita ada hak dengan dia, maknanya kita ada kes dengan dia, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Besok di akhirat benda tergantung mu'allaq. Dia kalau nak tu mana diampunkan kita telah bagi. Itu di antara cara kita minta ampun bagi orang yang kita tak sedan nak jumpa dia, dia dah balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Rasulullah SAW berdoa untuk seluruh orang Islam. Sebab dalam doa kita amid doa'akum, umumkan doa kamu. Sebab satu sahabat minta doa untuk dia pakai apa? Lapan mufrad, diifradkan doa dia untuk dia. Rasulullah kata umumkan. Tukar domir je lah kan. Allahumma fir li, kita buat lana dan seterusnya lah. Kemudian Rumaisah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa saya sami'tu Rasulullah SAW walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbih la fa'altu. Yaqul li Sa'd bin Mu'adz yawm al-mat ihtazzalahu arsyur rahman, masyaallah. Ketika aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal, ya, ketika wafat, pada waktu itu aku duduk terlalu hampir dengan baginda Rasulullah SAW, sekira-kira aku mahu mencium tanda mohor tu. Dekat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rumaisah ni perempuan yang muslimat, dekat dengan baginda Islam, dan terdapat di antara dua bahunya, dia nampak sendiri tu, pasti aku dapat melakukannya. Tapi kalau aku nak cium dia boleh dekat. Maknanya apa nak cerita ni? Maujud, benda tu ada tu maksudnya. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya khatamun nubuwah tu banyak mana sahabat-sahabat yang melihatnya. Cuma perbezaan sebab keadaan tengoklah. Kalau tengok jauh kan nampak jauh sikit, kalau dekat lagi tegang. Jadi perkhabaran dibuat oleh sahabat berbeza, tu bukan kes apa, kes cara yang mereka tengok. Ya, ada tengok nampak sikit, ada tengok nampak jelas, ada depan. Walhasil yang ceritakan benda tu maujud, benda ada maknanya. Habis. Itu di antara apa? Mohor, cap yang ada diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman itulah, ya. Air kedua diminta, air pertama dia bawa, dia kata, ya Muhammad, ini sedekah untuk kamu. Dia test Nabi. Nabi kata, minta maaf saya tak makan sedekah. Dia kata satu tanda dah ada. Besok pagi dia kata ni hadiah, Nabi terima 2 tanda. Last kali dia minta buka. Itu satu riwayat. Dia buka tanpa cok, lalu dia peluk dan dia beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cap mohor tadi terletak antara 2 bahu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.